Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Semoga kita dijauhi daripada penyakit COVID, okay, daripada virus COVID. Okay, jaga diri, SOP kita jaga. Okay, sekarang kita dah masuk bab 9. Subtopik kita 9.1.7 adalah satu subtopik yang terakhir untuk tajuk ini. Okay, di mana dalam subtopik ini kita akan membincangkan tentang penyelesaian masalah. Okay, tanpa membuang masa, mari kita teruskan pada soalan-soalan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah ini. Okay, kita lihat pada soalan ni. Soalan selesaikan masalah. Okay, ingat, bila kita jumpa soalan penyelesaian masalah, selalunya pelajar kita akan tinggalkan soalan-soalan yang jenis ini. Kenapa? Kerana mereka menganggap, okay, siapa yang suka tinggal soalan macam ni, dia anggap soalan ni sangat susah. Okey. Jadi macam mana? Macam mana kita nak atasi benda ni? Kalau kamu tak jawab soalan-soalan macam ni, memang dia akan jadi satu masalah. Okey, sebab soalan-soalan macam ni selalunya memberikan markah yang cukup banyak. Okey. Jadi apa yang saya nak kata, saya nak bagi kamu tips. Tips untuk menjawab soalan penyelesaian masalah. Yang pertama, kita kena baca soalan. Cuba fahamkan soalan tu. Okey. Nak lebih faham, mesti ada yang kedua ni, iaitu kamu kena menggunakan pen. Jadi kamu kena conteng ataupun tulis ataupun catat apa sahaja maklumat yang ada. Jangan malas. Okey, kita tengok pada soalan. Rajah di sebelah menunjukkan segi empat selari OABC. Cari persamaan garis lurus BC dan koordinat titik C. Okey, ada berapa soalan diminta? Okey, kita catatkan dulu. Kita catatkan dulu. Yang pertama, dia suruh cari persamaan garis lurus mana? CB. Okey, CB yang ini, yang di atas ni. Okey. Kemudian koordinat titik C. Okey, yang kedua dia minta kita cari koordinat titik C. Jadi dekat sini kita ada dua soalan. Okey, dua soalan. Jadi kita nak tengok persamaan garis lurus. Okey, kita tengok ini garisan lurus kita. Okey, CB ni garis lurus CB. Boleh tak kalau kita nak mencari persamaan garis lurus, hanya diberi di situ satu titik sahaja, iaitu B. Okey, boleh tak boleh? Tentulah tak boleh. Okey, sebab apa? Sekurang-kurangnya kalau kita nak cari titik, kalau kita nak cari persamaan, kita kena ada satu titik dan kecerunan. Kalau tak ada kecerunan, kita kena ada dua titik, baru kita boleh cari. Okey, sekarang ni kita tengok pada rajah ni, kita hanya ada satu titik. Confirm tak boleh cari, sebab kita tak ada kecerunan, kan? Jadi macam mana kita nak dapatkan kecerunan dia? Okey, kita tengok pada garis ni, dia buat tanda yang selari. Selari dengan garisan OA. Okey, pada titik asalan pergi ke A, OA ni. Okey, jadi bila dia selari, maksudnya kecerunan OA ni adalah sama dengan kecerunan CB ataupun BC. Jadi boleh tak kita buat? Okey, kita kena cari kecerunan dahulu. Kita cari kecerunan OA. Okey, O ni berapa dekat O ni? Dia berada pada titik asalan, jadi dia adalah 0, 0. Okey. Jadi katakan di sini kita letak dia sebagai X2 Y2, sini X1 Y1. Jadi M, okey. Okey, saya letakkan dia sebagai M1, sini M2. Di mana, okey, kamu boleh letak M1 sama dengan M2. Okey, dalam macam ni, kalau dalam peperiksaan PT3 yang sebenar, kamu letak M1, M2, kemudian kamu letak M1 sama dengan M2, kemungkinan kamu dah dapat satu markah. Ya. Katakanlah kamu jawab-jawab tu kamu salah semua,
kan, tapi nak bagi juga markah kat kamu, kamu catat macam itu, tulis dekat kertas kamu macam itu, silap ada markah. Sebab tu saya kata kalau kamu tak jawab soalan macam ni, sangat rugi. Jadi kita dah buat M1 sama M2. Okey. Jadi apakah formulanya yang sebenarnya? Masih ingat lagi? Okey, kita tengok balik pada formula. M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, ingat formula. Ini adalah formula untuk kecerunan. Jadi persamaan umum kita untuk garis lurus ialah Y sama dengan MX tambah C. Okey, kita ada dua benda ni yang kamu perlu ingat. Selalunya macam itu. Okey. Sekarang macam saya cakap tadi, kamu letakkan 12 sebagai X2, 6 sebagai Y2, ni X1 Y1. Jadi kita masukkan dalam formula kita. Okey, Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi kita masukkan Y2 ialah 6 tolak Y1 kosong per X2 kita 12 tolak X1 kita ialah kosong. Jadi 6 per 12 bersamaan dengan 1 per 2. Jadi kecerunan kita ialah 1 per 2. Maksudnya M2 ni pun adalah 1 per 2. Okey. Sekarang kita lihat pada persamaan garis lurus BC, kita dah ada satu kecerunan dan kita ada satu titik. Barulah kita boleh cari persamaan. Okey. Nampak situ? Jadi kita nak cari persamaan. Persamaan garis lurus CB. Okey, kita nak cari persamaan garis lurus CB. Y sama dengan MS tambah C. Ingat. Okey. Jadi Y kita ambil sini. Okey, sini adalah X dan ini adalah Y. Okey. Jadi kita gantikan sahaja dalam persamaan umum kita ni. Y ialah 10 sama dengan M kita ialah 1 per 2, X kita ialah 12 tambah C. So kita kena cari C. 10 sama dengan setengah daripada 12 ialah 6 tambah C. Jadi C sama dengan okey, 6 bawa ke sebelah jadi tolak 10 tolak 6 ialah 4. Jadi persamaan kita oleh itu persamaan CB ialah apa? Masukkan sajalah Y sama dengan 1 per 2 X tambah 4. Okey. Jadi apakah kita punya koordinat C? Koordinat C sama dengan okey. Kalau kita tengok C ni ialah pintasan Y. Okey, ini adalah Y, paksi Y. Jadi titik sini memang betul dia dah pintas ke paksi Y. Jadi dia adalah pintasan Y. Jadi tak perlu fikir banyak-banyak. Secara automatik kalau di sini garisan sini maksudnya X adalah kosong, Y kita adalah 4. Itu dah koordinat C. So kita dah dapat jawapannya. Mudah. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan yang kedua. Dalam rajah di sebelah AB adalah selari dengan PQ. Okey, tengok. AB adalah selari dengan PQ. Sebab tu dia buat tanda macam ni. Nampak tanda dia? Okey. Okey, tanda ini adalah tanda selari. Diberi kecerunan sama dengan 1 per 2. Cari nilai K. Okey. Okey, kita lihat pada soalan. Cari nilai K. Kita tengok K di mana. Okey. K
K berada pada garisan AB 6K. K ni kita tak tahu berapakah nilainya, tetapi dia cakap di sini AB M dia adalah 1/2. Macam mana dapat kecurunan? Okey, daripada titik A kita ada titik A dan titik B. Okey, baru kita boleh dapat kecurunan, betul tak? Okey, katakan sini ada sebagai kita letak X2Y2, jadi X1Y1. Okey, saya ulang lagi, saya tunjuk sekali lagi formula kecurunan kita. M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, kita gunakan itu. Okey, kita masukkan persamaan kita ya. Okey, kita masukkan formula kecurunan kita. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 sama dengan M. Okey, M kita, kecurunan kita, M telah diberi iaitu 1/2. Conteng sikit tak apa. Katakan ini sebagai M1, ni adalah M yang kedua, jadi M1 sama dengan M2. Dua-dua ni sama dengan setengah. Okey. Okey, katakan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 sama dengan M1. Tak kisahlah kan. Okey. Kemudian kita masukkan nilainya. Y2 ialah K tolak Y1 ialah 2 per X2 6 tolak X1 kosong sama dengan 1/2. Okey, kita dah masukkan nilai tu. Jadi K tolak 2 sama dengan 6. Sama dengan 6. Sorry, K tolak 2 per 6 sama dengan 1/2. Jadi 6 bawa ke sebelah, dia akan jadi darab. Okey, K per 2 tolak 2 sama dengan 6, bawa sebelah 1/2 darab 6 akan jadi 3. Okey, saya bawa lah macam mana saya dapat ni. Okey, macam mana saya dapat 3? 1/2 darab dengan 6. Okey, ni bahagi 6 bawa ke sebelah jadi darab. Okey, 1/2 darab 6 jadi 3. Okey, sebenarnya ini adalah basic masa tingkatan 1 sepatutnya kamu dah belajar. Okey, kita lihat seterusnya. K tolak 2 sama dengan 3. K sama dengan tolak 2 bawa ke sebelah jadi tambah. Jadi 3 tambah 2, K sama dengan 5. Jadi kita dah dapat dah. Ini untuk A. Nilai K ialah 5. Sekarang kita nak cari nilai B. Persamaan garis lurus PQ. Okey. Jadi nak cari PQ, persamaan garis lurus, Y sama dengan MX tambah C. Nampak tak? Kita hanya gunakan formula itu je, selalunya macam itu. Okey, Y sama dengan MX tambah C, di mana M1 sama dengan M2. Jadi ni maksudnya kecurunan tu garis ni ialah 1/2. Okey, kita dah ada kecurunan dan kita ada satu titik sahaja. Walaupun P kita tak ada titik, kita dah boleh cari persamaan garis lurus. Tak semestinya kena ada 2 titik. Okey, cukup kalau dah ada satu kecurunan dan kita ada satu titik, kita dah boleh cari persamaan garis lurus. Kita masukkan. Katakan ini adalah X dan ini adalah Y. So Y kita ialah 8, M kita ialah 1/2, X kita 0 tambah C. Jadi 1/2 darab 0, 0. Habis 8 sama dengan C. Jadi C kita sama dengan 8. Jadi oleh itu, saya buat titik 3. Oleh itu, persamaan garis lurus PQ, okey, Y sama dengan M 1/2,
X, okey, kekalkan je y dengan X kita kekalkan. Kita perlu gantikan nilai M dan nilai C saja. C kita ialah 8. Ini adalah persamaan garis lurus kita. Senang. Siapa kata soalan macam ni susah? Seterusnya soalan yang ketiga, soalan yang terakhir. Adakah soalan yang terakhir ni paling susah? Kita tengok sama-sama. Dalam rajah di sebelah garis lurus Y sama dengan MX bersilang dengan garis lurus PQ di H, cari nilai M. Dan persamaan nombor B, persamaan garis lurus PQ. Di manakah M? Cari nilai M. Okey. Jadi nak cari nilai M, berapakah nilai M ni? Jadi kita tengok di manakah persamaan tu, garis lurusnya mana? Okey, garis lurusnya ini. Daripada O H, okey, pergi ke hujung sini kan. Okey, dekat sini titik H berada pada garisan mana? Pada garisan ni kan, daripada titik asalan pergi ke persamaan, dia berada pada garisan Y sama dengan MX. Okey. Jadi kita dah ada satu titik dan kita dah ada persamaan. Kita tukar-tukar macam tu saja. Main-main saja benda ni. Macam main-main. Jadi kita tengok soalan A. Y sama dengan MX. Di mana kalau kita ambil titik ni, sebab titik ni berada pada garisan ni Okey, pada garisan ni. Garisan Y sama dengan MX. Jadi titik tu berada pada garisan ni, kita boleh gunakan titik itu. Okey. Ini adalah nilai X, ini adalah nilai Y. Y kita sama dengan 3. Okey, ni Y sama dengan 3, sama dengan M. X kita ialah 6. Okey. Jadi ini kurungan ni maksudnya dia darabkan M darab 6. Darab, kita nak cari nilai apa sekarang ni? Kita nak cari nilai M saja. Okey, so yang ni adalah darab. Darab bawa ke sebelah, dia jadi apa? Dia jadi bahagi. Jadi M sama dengan 3/6. Okey, nak bagi cantik sikit kamu tulis M sama dengan 3/6. Jadi M sama dengan 1/2. Jadi kita dah dapat nilai M ialah 1/2. Macam main-main je kan? Janji kamu kena faham konsep garis lurus kita. Okey. Kalau kamu fahamnya tu, soalan garis lurus akan jadi soalan yang paling mudah sekali. Okey. Kemudian kita tengok soalan B. Persamaan garis lurus PQ. Okey, ini adalah gariskan PQ warna merah yang tinggal ni. PQ di sini. Okey, persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Okey, ingat persamaan umum ni. Jadi kita ada titik tak? Kita ada kecerunan tak? Kecerunan kita tak ada. Tetapi titik, okey, kita ada satu titik di sini iaitu 80. Dan dia pergi ke atas ni. Kalau kamu perasan, H ini pun berada pada garisan ni, betul tak? Dia berada pada garisan ni. Nampak ini adalah berkaitan persilangan antara dua garis lurus. Jadi bila titik ni berada pada persilangan sini, jadi kita boleh gunakan untuk kedua-dua garis tu. Okey. Jadi maksudnya kat sini kita ada dua titik. Titik H dan titik P. Kita boleh gunakan tu. Jadi kita nak cari, kena cari apa? Kena cari M. M sama dengan, okey, katakan saya ubah sini jadi X2 Y2, sini jadi X1 Y1. Okey, nampak situ. Saya tukarkan. Jadi M sama dengan persamaan kita Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, dalam buat latihan biasakan tulis semula formula supaya formula tu ingat dalam kepala kita. Ya. Kita sentiasa melekat benda tu. Buat je, walaupun kamu dah hafal, tulis balik. Saya dah hafal formula tu, saya tulis juga. Okey, barulah formula tu boleh ingat sampai bila-bila. Jadi M sama dengan sambung.
Y2 ialah 3, tolak Y1 ialah 0, X2 6, tolak 8, jadi M sama dengan 3 negatif 2. 6 tolak 8 negatif 2. Jadi M kita ialah negatif 3/2. Okey, nampak kecerunannya adalah negatif bila dia menghala ke arah kiri, condongnya ke arah kiri. Okey, jadi dia adalah negatif. So kita dah dapat nilai M, kita cuba cari persamaannya. Okey, persamaan kita Y sama dengan MX tambah C. Kita nak kena gantikan nilai Y dan nilai X, okey, untuk mendapatkan nilai C. Gantikan Y, gantikan M, gantikan X. Okey, titik mana nak ambil? Okey, saya nak ambil titik P, di mana Y sama dengan 0, X sama dengan 8. Y0 sama dengan, kita punya keturunan ialah negatif 3/2. X kita ialah 8 tambah C. Jadi 2 dengan 8 potong jadi 4, 4 darab 3, jadi negatif 12 tambah C sama dengan 0. C sama dengan, okey, negatif 12 bawa ke sebelah, negatif bawa ke sebelah, jadi positif. C kita sama dengan 12. Oleh itu persamaan garis lurus apa? PQ sama dengan Y sama dengan M negatif 3/2 X. Okey, Y dengan X kita tinggalkan Y dengan X saja, hanya gantikan nilai M dan nilai C. C kita ialah 12 tambah 12. Ini adalah persamaan kita. Cikgu, boleh tak kalau saya tak nak ambil titik P, saya nak titik H? Nak ambil titik H pun ambil lah, tak ada siapa larang. Benda yang sama saja kamu akan dapat, persamaan yang sama yang kamu akan dapat. Ya, tak percaya? Buatlah. Buat sendiri. Okey? Bila kamu banyak buat macam tu, kamu akan jadi lebih mahir. Okey, setakat itu saja. Kita jumpa lagi. Adios.